Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tugasan video bagi subjek etika dan nilai dalam pembangunan FEM 3301. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Balkis binti Osman 205921, Siah Kazin 206298, Trisha Derna anak Terry 203635, saya sendiri Muhammad Hafizi bin Samsun Azan 202937, Nurul Syafina Natasha binti Suhaimi 206143 dan Nurul Irihan binti Kamarudin 203190. Pembangunan dari aspek holistik. Pembentangan ini akan merangkumi beberapa bahagian, iaitu pengenalan, 5 ciri keseluruhan pembangunan, cita bencana dan konklusi. Bahagian pertama, pengenalan. Maksud cita sempurna. Cita sempurna adalah satu pandangan hidup yang menyeluruh, bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sempurna. Ia amat penting bagi setiap ahli masyarakat, terutamanya di kalangan pemimpin yang dipengaruhi oleh visi cita sempurna dan cita sejarah yang mengandungi unsur moral tinggi dan penuh kemanusiaan. Apakah itu pembangunan secara menyeluruh? Pembangunan secara menyeluruh adalah pembangunan yang merangkumi dari semua 3 domain, iaitu pembangunan dari segi fizikal, intelektual dan spiritual. Pembangunan secara menyeluruh juga diperjuangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, di mana mereka telah mengemukakan 17 matlamat utama di dalam Sustainable Development Goal, iaitu matlamat pembangunan mampan. Terima kasih Hafizi. Saya akan meneruskan 2 dari 5 ciri pembangunan secara holistik. Yang pertama ialah pembangunan mengandungi sifat insaniah. Secara amnya, insaniah bermaksud faktor atau akhlak yang dikaitkan dalam falsafah pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang insan itu akan terdidik dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Ini kerana proses pendidikan itu secara langsung merupakan kitaran hayat insan yang saling memperlengkap dengan seluruh sistem yang wujud di persekitaran sosialnya. Unsur-unsur insaniah yang wujud dalam diri seseorang hendaklah dibangunkan seiring dengan perubahan zaman. Pengesuaian sifat insaniah akan menjamin seseorang modal insan itu terus relevan dan membangun dan mampu bersaing dalam era globalisasi yang penuh dengan cabaran masa kini. Seterusnya, saya akan melanjutkan dengan ciri yang kedua, iaitu pembangunan berasaskan pemimpin yang jujur. Seorang pemimpin hendaklah sentiasa berlaku jujur terhadap diri, kepada rakyat dan paling penting, jujur dan patuh dalam melaksanakan tanggungjawab pada setiap masa. Kejujuran dalam konteks kenegaraan hari ini dapat dinilai melalui ketinggian integriti seseorang. Integriti adalah kewibawaan untuk berpegang kepada kebenaran pada setiap waktu walaupun kebenaran itu pahit. Seorang pemimpin yang berintegriti akan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran serta mempunyai prinsip moral yang tinggi. Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin-pemimpin pilihan di antara kalian ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Juga yang kalian mendoakan kebaikan mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan kalian. Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kalian ialah orang-orang yang kalian tidak menyukai mereka dan mereka pun tidak menyukai kalian. Dan juga yang kalian mencela mereka dan mereka pun mencela kalian. Hadis riwayat Muslim. Saya Balkis binti Osman akan meneruskan pembentangan ahli kumpulan kami mengenai ciri cerita sempurna yang ketiga, iaitu kefahaman dan kesedaran mengenai konsep pembangunan. Baiklah, dalam kita membahaskan tentang konsep cerita sempurna,
Ianya merupakan sebuah proses pertumbuhan yang berlaku secara berterusan yang melibatkan aspek kemenjadian diri manusia itu sendiri dan bidang-bidang yang lain. Dalam kerti kata lain, sekiranya pembangunan itu ingin dibangunkan dalam sesebuah masyarakat Malaysia khususnya, pembina pembangunan ataupun manusia itu sendiri harus dimantapkan mengenai 3 komponen kejadian utama yang membentuk peribadi seseorang manusia itu sendiri daripada aspek fizikal, intelektual dan spiritual. Dalam mendasari aspek pembangunan juga, etika dan nilai adalah berkait dan mempunyai hubungan yang sangat penting dalam membentuk sesebuah cara ataupun kehidupan masyarakat yang jelas berdasarkan konsep worldview ataupun cara pandang manusia ke arah melakukan sesuatu perbuatan dan tindakan dalam kehidupan. Oleh kerana itu, jiwa pembangunan hanya akan terlahir melalui komponen spiritual yang jelas kerana individu tersebut mempunyai kefahaman mengenai ajaran agama yang menuntut supaya setiap penganutnya memiliki jiwa kesedaran ataupun kegairahan dalam menuntut ilmu supaya setiap matlamat yang ingin tercapai itu dilaksanakan dalam keadaan yang sejahtera. Sebagai contoh, seorang pembina pembangunan yang memiliki jiwa pembangunan akan sentiasa memastikan dirinya menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab, amanah dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan yang tidak mendatangkan kemusnahan, kepincangan dan penindasan, baik terhadap manusia itu sendiri, haiwan dan alam sekitar. Tuntasnya, kefahaman dan kesedaran tentang konsep pembangunan ini hanya akan melahirkan individu yang beretika dan mencerminkan nilai-nilai sesebuah ketamadunan mengikut acuannya yang tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pelbagai bentuk anasir dan penjajahan. Seterusnya, ciri cita sempurna yang keempat adalah pembangunan berasaskan ilmu pengetahuan. Umum kita mengetahui ilmu merupakan cahaya dalam kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan terus tenggelam dan hanyut dalam kegelapan. Begitu juga dalam aspek pembangunan. Untuk kita membangunkan dalam apa jua bidang yang ingin diceburi, ilmu berfungsi sebagai peranan penting dalam kita sentiasa mencari kebaikan dan sejahterakan aspek kehidupan. Keutamaan menuntut ilmu juga ditekankan dalam pelbagai agama, khususnya agama Islam. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan ataupun cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah SWT pasti memudahkan jalan baginya menuju syurga. Di sini telah jelas menunjukkan betapa pentingnya usaha kita manusia untuk menimba ilmu demi kita membangunkan aspek kehidupan, sama ada daripada aspek kemenjadian diri kita sendiri maupun bidang-bidang yang lain, kerana tanpa ilmu kita akan terus tenggelam dan hanyut dalam aspek kemodenan. Pembangunan berasaskan ilmu pengetahuan. Penganugerahan komponen kejadian manusia seperti domain intelektual yang terwujud melalui organ otak di dalam diri manusia itu sendiri telah mengkhususkan manusia seperti kita untuk sentiasa menimba ilmu dan menggunakannya untuk tujuan kebaikan seperti pembangunan. Sebagai contohnya, semasa zaman kegemilangan sejarah Islam The Golden Age telah menunjukkan perkaitan antara domain spiritual iaitu agama, konsep worldview sebagai asas kepada manusia untuk menggunakan akal mereka ke arah pembangunan. Dengan adanya ilmu, setiap pemimpin individu akan sentiasa berusaha bertanggungjawab dalam memastikan diri mereka dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya ianya dapat digunakan untuk tujuan kebaikan seperti pembangunan. Selari dengan konsep cita sempurna, pembangunan yang sempurna mempunyai pertimbangan antara kebaikan dan keburukan kerana ianya berkait dengan cara manusia itu menggunakan otak mereka sendiri ke arah pemikiran yang kritis dan maju ke hadapan. Dengan adanya ilmu, manfaat dapat disediakan dan kemusnahan juga dapat dielakkan. Begitu juga jika kita berbincang dengan isu sosial di Malaysia, setiap individu itu haruslah melengkapkan diri dengan ilmu dan niat yang tepat. Kerana ilmu dapat membentuk individu untuk sentiasa mempunyai nilai-nilai yang baik dan ianya akan terlihat melalui perbuatan
dan tindakan mereka, dan inilah yang disebut sebagai etika dalam aspek pembangunan. Saya akan meneruskan dengan ciri yang kelima, iaitu pembangunan bercirikan estetika. Pembangunan yang bersifat menyeluruh haruslah bercirikan estetika. Apa itu estetika? Secara umumnya, perkataan estetika dalam bahasa Yunani ialah estesis, yang membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh pancendera, atau lebih khusus lagi ialah kepekaan, persepsi pancendera manusia, sense of perception, yang digunakan dalam kesemua cabang kesenian. Namun, estetika membawa banyak pengertian daripada ramai tokoh falsafah dunia, termasuklah estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, cita rasa dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan seni. Pembangunan seharusnya mempunyai ciri estetika, iaitu penghargaan terhadap keindahan. Sebagai contoh, di negara Eropah dan Jepun membangunkan taman bunga, bangunannya mempunyai nilai estetik dan organisasi serta peraturan yang teliti. Manakala sejarah Islam pula, usaha Raja Islam untuk menyelenggarakan pembinaan taman untuk rakyat dan membina pelbagai tempat teduh di taman yang ditumbuhi pokok. Bangunan yang dibina dihiasi juga dengan ukiran dinding batunya. Ukuran yang membezakan kejayaan proses pembangunan adalah sejauh mana pencapaian menghampiri kesempurnaan. Lazimnya juga diukur daripada tahap kesejahteraan dan keseimbangan persekitaran yang dapat diwujudkan. Sekiranya nilai estetika kurang dipraktikkan, kesan yang paling hampir kita boleh lihat di Malaysia ialah sistem jalan raya yang tidak dirancang dengan baik. Seterusnya, saya akan sambung dengan cerita bencana. Cerita bencana merupakan cerita yang akan merosakkan pembangunan disebabkan cirinya termasuk korup dan jenayah. Oleh itu, cerita tersebut tidak boleh wujud dalam masyarakat kerana ia akan menyebabkan semua anggota masyarakat bersudi untuk dipengaruhi oleh ciri-ciri buruk ini. Lama-kelamaan, pembangunan sesebuah negara akan terjejas kerana mereka yang mempunyai cerita bencana ini hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan berbuat apa-apa sahaja demi kebaikan mereka. Manakala bagi pihak berkuasa yang mempunyai cerita bencana ini, sudah tentulah mereka tidak akan menjaga kepentingan rakyat mereka. Bagi saya, cerita ini juga bertentangan dengan ajaran agama kita yang mementingkan kebaikan keseluruhan dan menjaga jati diri. Akibatnya, disiplin sosial masyarakat dilemahkan, masalah sosial meningkat dan pembangunan terbantu. Seterusnya, antara isu semasa yang menunjukkan cerita bencana ini yang masih berlaku dalam masyarakat Malaysia ialah masalah rasuah, masalah sosial seperti remaja curi duit tabung masjid untuk menagih dadah dan kemalangan jalan raya, ataupun masalah pemimpin negara menggunakan cara yang lama untuk membangunkan negara walaupun cara tersebut tidak berkesan. Melalui isu-isu tersebut, kita boleh nampak bahawa pembangunan akan terpantut adalah disebabkan manusia sendiri yang tidak menjaga spiritual, fizikal dan intelektual mereka, sehingga menyebabkan golongan manusia tidak membangun. Contohnya, apa yang mereka buat ini adalah terbalik dengan keperluan spiritual dan intelektual, seperti berbuat apa-apa sahaja yang seiring dengan agama dan sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan untuk membangunkan sendiri dan membangunkan negara. Hal ini disebabkan pembangunan manusia merupakan asas kepada pembangunan negara. Oleh itu, cerita bencana ini haruslah dikawal dan dihapuskan dalam kalangan anggota masyarakat. Antaranya, cerita sempurna harus dipupuk dan pihak otoriti boleh menghargai jasa anggota masyarakat yang berakhlak mulia dengan memberi anugerah kepada mereka, kerana mereka lah orang yang mengamalkan nilai-nilai murni dan berbuat baik untuk kepentingan orang lain tanpa balasan. Sekiranya orang ini iaitu orang yang sentiasa menjaga 3 komponen utama mereka, terutamanya komponen spiritual, dihargai dan sifat ini dipromosikan dalam kalangan masyarakat, maka ia dapat membantu negara untuk membangun. Saya akan sambung bahagian konklusi. Konklusinya, pembangunan sepatutnya mestilah seimbang antara kawasan dan antara individu dalam sesuatu komuniti. Pembangunan sepatutnya membawa kemewahan, pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik kepada semua individu dalam sesuatu masyarakat.
ketidakseimbangan pembangunan menyebabkan kepincangan masyarakat dan kecacatan individu serta bencana alam. Sekian, terima kasih.